Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Dapat seekor ikan gelama. Pergi ke sungai mencari ikan. Dapat seekor ikan gelama. Ala dondang sayang. Misi nenek lapar. Misi nenek lapar. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Mimin Alibaba. Masih ingat lagi dengan kisah Nek Kim? Kali ini adalah kisah Nek Kim bahagian kedua. Kisah yang diberi tajuk Penghuni Baru. Assalamualaikum semua. Malam ini aku nak ceritakan kisah penghuni baru yang menghuni bekas bilik Nek Kim. Pada penghujung bulan Jun, kami menerima kemasukan pesakit baru. Seorang wanita berumur 60-an. Oleh kerana tidak gemar bergaul dengan orang ramai, anak beliau meminta sebuah bilik VIP untuk ibunya kerana inginkan privasi. Jadi, kebetulan hanya sebuah saja bilik VIP yang kosong ketika itu, iaitu bekas bilik Nek Kim yang telah kosong sejak hampir 3 tahun yang lalu. Pada bulan pertama, tiada kejadian aneh berlaku. Pesakit tersebut membuat aktiviti beliau seperti biasa. Tetapi pesakit tersebut tidak bergaul dengan pesakit lain. Masanya banyak dihabiskan di dalam bilik dengan membaca buku dan mengait baju. Selebihnya, beliau hanya akan keluar untuk melakukan aktiviti fisioterapi di tingkat 4. Pada awal bulan kedua, aku perhatikan gerak-geri pesakit itu tidak seperti sebelumnya. Beliau berdandan, bibirnya yang sebelum ini dibiarkan pucat, kini dicalit dengan gincu rona merah. "Makcik, cantiknya. Siapa belikan gincu?" Aku bertanya ketika menolak kerusi rodanya untuk balik semula ke bilik selepas aktiviti fisioterapi. Beliau kelihatan agak kurang senang dengan pertanyaanku dan mendiamkan diri. Setiap kali keluar dari bilik untuk melakukan apa-apa aktiviti dan terapi, kami perhatikan pesakit itu. Bibir merah dan rambut disanggul rapi. "Cantik macam Nek Kim," ujar Juliana seraya memandang ke arahku. Aku menafikannya dan mengatakan pesakit tersebut juga ingin kelihatan cantik meskipun sudah di mamah usia. Tiba-tiba, pesakit itu memandang tajam ke arah kami berdua. Kami pula pura-pura tunduk dan membuat kerja.
Ketika shift malam pula, Sheila terdengar seperti bunyi orang memanggil dari bilik VIP. Missy, nenek lapar. Missy. Suaranya seakan serak basah. Kuatnya suara makcik tu. Dah kenapa tak tekan call bell? Bebel Sheila. Sheila segera menghala ke arah bilik VIP dan membuka pintu. Dia mendapati pesakit tersebut tidur. Hai, siapa yang mengadu lapar tadi? Dalam hati Sheila, mungkin perasaan dia saja. Maklumlah, penat kerana terpaksa bertugas lebih masa. Sebaik tiba di kaunter jururawat, sekali lagi dia terdengar suara yang sama. Mana roti dan teh nenek? Selepas gagal mengesan dari arah mana suara itu, Sheila tekad membiarkan saja. Semasa kami handover report pada pagi keesokan harinya, Sheila menceritakan apa yang terjadi. Makcik tu kata lapar, minta roti dengan teh. Tapi bila aku datang jenguk, dia tidur. Aku cuma mendiamkan diri. Dalam hati, macam makanan yang Nek Kim selalu makan dulu. Tapi mungkin kebetulan aja ni. Kenapa dibuka balik bilik tu, Missy? Tanya tukang bersih wad kami, Kak Midah. Pesakit tak nak kongsi, Kak. Lagipun anak dia mampu bayar lebih, ujarku. Takutlah nak bersihkan. Pesakit tu pun macam sombong, kata Kak Midah. Baru aku teringat. Dulu Kak Midah pernah ternampak seakan seekor monyet berkayut di tandas bilik tersebut dan dia histeria. Kenapa, Kak? Pesakit tu memang macam tu. Akak bersihkan macam biasa je. Kalau ada apa-apa, beritahu kami ya, kataku sambil memandang Kak Midah yang sedang mengemuk lantai di depanku. Dia tidak menjawab dan cuma meneruskan kerjanya. Aku faham, mesti Kak Midah masih fobia kejadian 3 tahun yang lalu. Aku mendapat aduan dari staf yang bertugas malam. Kerap terdengar bunyi loceng kaki. Setahu kami, selepas tahun ketiadaan Nek Kim, bunyi tersebut cuma akan datang dalam tarikh tertentu dalam kalender Cina saja. Tiap kali ini makin kerap dan tidak menentu. Tiba giliran aku bertugas shift malam. Aku melakukan tugas tanpa memikirkan apa-apa. Ketika waktu lengang dan kerja agak kurang, aku mencapai telefon bimbit. Awal lagi ni, baru pukul 11.30 malam. Aku pun bersuap foto. Maklumlah, bosan kerana pesakit semua sudah lena di buah mimpi. Ketika asyik bersuap foto, tiba-tiba aku terhidup bau bunga melur semerbak harum. Aku segera memandang Sheila yang leka menaip laporan. Sheila tak hidu ke bau ni? Ujarku dalam hati. Aku cuba mengambil keputusan untuk diam dan berhenti bersuah foto. Tiba-tiba, aku rasakan seperti ada kelipat berjalan di lorong belakang kaunter jururawat. Aku mengabaikannya kerana cuma kami berdua saja yang bertugas pada malam tersebut dan tiada staf lain. Tidak lama selepas itu, kedengaran sayup-sayup bunyi loceng kaki dari arah bilik belakang. Sheila memandang ke arahku dan memberi isyarat jari telunjuk di mulut. Shh. Aku mengangguk faham.
Bunyi semakin dekat, menghala ke arah kaunter jururawat. Kami bersedia menunggu kehadiran Tuan empunya bunyi loceng kaki tersebut. Bila tiba, tidak jauh dari pintu bilik itu, bunyi itu hilang dan senyap. Tiba-tiba, kedengaran suara seorang bersenandung. Aku bangun menuju ke arah Sheila kerana takut. Kami amati suara tersebut, namun kurang jelas. Yang pasti, itu alunan muzik klasik Dondang Sayang. Dalam keadaan ketakutan, kami berdua sempat berbisik. Nek Kim datang dalam masa serentak. Ketika itu, kami berdua hanya mampu berzikir dan mengalunkan ayat suci Al-Quran. Suara yang bersenandung itu tetap kedengaran bergema. Kami cuba mengabaikan saja dan meneruskan bacaan kami. Nek Kim, baliklah, ujar Sheila. Tiba-tiba, kedengaran suara esak tangis di hujung senandung tersebut dan menghilang. Sejak kejadian pada malam tersebut, aku perhatikan pesakit di bilik VIP tersebut suka tersenyum sendiri dan bersenandung muzik klasik Dondang Sayang. Dan dia meminta kami memberitahu anaknya untuk memberhentikan perkhidmatan fisioterapi kerana alasannya beliau sudah sihat dan mampu berjalan dengan baik. Setiap petang, beliau akan bersenandung sambil menyanggul rambutnya serta mengenakan gincu rona merah. Aku dan rakan jururawat yang mengetahui kisah Nek Kim sebelum ini cuma mendiamkan diri dan mengambil keputusan untuk tidak bercerita kepada staf baru. Ini kerana pesakit itu berkelakuan sedemikian pada lewat petang saja dan belum lagi terjadi apa-apa yang tidak diingini pada waktu malam hari. Missy, Saya jumpa beg ni dalam bilik pesakit tu, kata Midah mengulurkan sebuah beg kecil berlabuci kepadaku. Ini beg makeup Nek Kim ni. Kat mana akak jumpa? Tanyaku. Di bawah katil pesakit tu, ujar Kak Midah. Aku dan Kak Midah saling berpandangan kerana kami cukup mengenali barang-barang mendiang Nek Kim meskipun sudah hampir 3 tahun Nek Kim meninggal dunia. Pada pertengahan bulan ini, pesakit tersebut telah discharge kerana sudah sihat sepenuhnya dan tidak lagi perlu menggunakan khidmat fisioterapi dan rehabilitasi kami. Masih jelas diingatanku ketika menghantar pesakit itu ke kereta anaknya. Dia berdandan rapi sehinggakan anaknya menegur betapa cantiknya beliau. Dan ketika berlalu pergi, pesakit itu tersenyum manis dan melambaikan tangannya kepadaku. Sedangkan semasa berada di wad, beliau tidak pernah senyum dan mesra kepada jururawat. Sehingga ke hari ini, aku kerap berfikir, apakah nasib pesakit itu sekarang? Adakah beliau membawa Nek Kim bersama? Kerana selepas itu, tiada lagi kedengaran bunyi loceng kaki dan suara bersenandung muzik klasik Dondang Sayang. Atau mungkin akan kembali semula.
pada tarikh tertentu dalam kalender Cina. Sekian daripada Mimin Alibaba. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.